saya nak ingatkan Masjid Separat cantiknya, sajadahnya belakang, jangan lebih 3 hasta lutut apa namanya, tungkak ya, tungkak imam dan tungkak makmum jangan lebih daripada 3 hasta. Lebih 3 hasta luputlah fadilah jamaah. Masalah ini mengapa tak diambil perhatian? Sebab tu saya minta saya tunjukkan ya, kitab Muta Al-Barisi dah buruk tu, orang pinjam kok orang tu belek ni. Jadi rupanya saya jumpa kalau mana kat Separah Separah buahnya kitab Muta Al-Barisi. Saya beli tak kasih Pak Imam, dah belikan kepada itu amal jariah lah ya. Masya Allah, buat kenangan. Saya nanti ajar sana-sananya termasuklah dalam kitab Muta Al-Badrin ini. Kalau tumit imam dengan tumit makmum tu lebih 3 hasta, luputlah fadilah jamaah. Bukan tak sah sembahyang jamaah, luputlah fadilah jamaahnya. Maknanya sembahyangnya sah tapi tak dapat pahala, luput. Itu kalaulah sembahyang maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Kalau sembahyang Jumaat, luputlah fadilah jamaah. Syarat Jumaat, syarat Jumaat mesti jamaah. Tapi kalau dah luput jamaahnya, satu masjid kosong semua. Allah, mengapa apalah takkilun? Ya, Masya Allah. Cuba tuan-tuan sekali-kali buka kitab Muta Al-Badrin, nanti cerita luput fadilah jamaah ni, nanti tuan-tuan akan terasa. Jadi kalau masjid bandar tak kurang daripada 3-4 ribu orang ya, habis kalau luputlah fadilah jamaahnya, ada apa tak? Siapa tanggung? Imam tanggung. Inilah suka jadi imam tapi cuma berbangga, aku dilantik jadi imam. Oh, pasal suaranya apik, gelik-gelik macam imam lah kata ya. Ya, tapi dia tak fikirkan luputlah fadilah jamaah disebabkan imam dia punya sajadahnya depan 1, 2, 3 imam mengarah mana itu lebih, bukan 3 hasta luput. Astagfirullah. Kalau ini kan cantik. Saya ceritakan Masjid Seri Melong sendiri ya. Tahun 70-an dulu saya balik ya. Saya tarik belakang, asalnya tarik belakang. Adik di antara para jamaah komplain. Sekali saya tarik belakang, makmum yang dekat itu ya, paling ini cantik ini cantik ini. Paling cantik ini. Ya, jangan letak depan. Ya. Dah 1, 2, 3 sini. Imam ni ngarep mana? Astagfirullah. Ya, dia tak terfikir luputlah fadilah jamaah. Awak Saib, Kipin Wak Saib. Ya, Wak Saib lebih. Cantik itu. Ya. Jangan komplain. Tapi tempat saya sendiri dulu tahun 70-an saya cuba ni, saya tarik belakang. Lepas sembahyang ada para jamaah yang tarik depan lagi. Apa alasan dia? Apabila tengah sembahyang, imam rukuk, imam sujud, nyondol bokong ni. Betul ni. Masalah dia sembahyang berjamaah tak ikut aturan. Imam baru nak rukuk, Allah dia nyondol. Iya. Kan makmum imam sudah betul rukuk, Allah baru kok jadi orang nyondol. Tak percaya? Ini sejarah ni saya nak ceritakan kepada para jamaah sekalian di tempat saya sendiri. Ya, dengan harapan mana tahulah li takunu wa yakuna rasul alaikum syahida, setaniah lah. Ya, Masjid Separat cuantik. Mudah-mudahan diterima oleh Ta'ala amalnya, berkat dia punya amalannya, termasuk jamaah. Alaikum bil jamaah fa innal barakata ma'al jamaah. Ya.
Lazimkan kamu berjamaah kerana Allah nak turunkan berkat apabila orang yang rajin berjamaah. Bukan jamaah sembahyang saja. Jamaah ya sembahyang, wiridan ya jamaah, donga ya jamaah, tahlil ya jamaah. Tadi tengah ya. Masya tahlil ya jamaah. Terusnya banyak jamaah. Saya tambah sikit lagi boleh. Kalau tak faham tak tahulah. Nak bagi Jumaah turu karo bojone jamaah apa ora? Pak Imam masuk betul-betul lah tu. Orang dengar terus ketawa tadi. Tenang. Ya. Memang begitu. Ya, bukan was-was sudah pusing keliling tu, ada sudah tak lebih tarik, ditarik lagi. Termasuk bukan Saib saja, Masya Allah. Inilah Allahu Akbar. Kalau tuan baca tafsir Quran ya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Baru nampak kita ni ya. Sebenarnya ramai manusia yang buta bukan mata, tapi yang buta ialah mata hati. Tuan kalau baca dan bincang 2 orang, 3, 4 orang bincang-bincang baru nampak nanti. Apa maksudnya? La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta bukan ini, yang buta ialah mata hati, tak nak belajar, tak nak bincang, tak nak muzakarah. Jadi kalau ibadat tarbiah katalah kalau tuan-tuan berani kalau ada jamaah jarang tuan tangguh ni, Masya Allah. Tapi sebut Allah Ta'ala wa innaha la kabirah. Memang berat nak tegur orang. Betul. Ya, lakbirah itu namanya terlalu berat nak tegur, nak mendidik, nak mentarbiah orang, nak menegakkan kebenaran ni. Allah sendiri sebut wa innaha la kabiratan illa alal ladzina hadallah. Melainkan orang yang dapat hidayah macam orang sebarat ni, tengok tak banyak soal. Ini cantik kan? Bukti betul-betul kan? Ini bukti ni. Ya. Sajajahannya betul-betul. Nah, 3 hasta itu dah diatur tu. Jarak itu 3 hasta sudah diatur dengan baik. Tapi mengapa ditarik depan? Belah saja siji loro telu. Imam kalau saja telu yang mundur man ke Allah. Betul ni. Ya. Kadang-kadang Allah Akbar sebutnya masjid kerajaan tau. Ya. Ayo sama-sama kita bincang, kita muzakarah. Ya. Mudah-mudahan masjid Separat ini jadi masjid misali. Bukan senang. Ya. Wadrib lahum masalan. Jadikan misal, contoh. Masya Allah. Dahlah. Saya dah beritahu tadi jangan panjang-panjang. Sikit tapi berkesan. Cakap Jawa ya, pen sedikit tapi kemerdik. Itu kemerdik itu. Ya, ya ketahui. Kalau ketahui faham memang sangat mudah ya. Biar cara ceramah sikit tapi berkesan. Masya Allah. Jadi apabila dah ditegur, dah diingatkan, dah dibincang, namanya ini kita sebagai umat Islam akan menjadi wa yakuna rasulu alaikum syahida, makmum imam. Semua besok ditanya di hari kiamat. Ya, tapi kalaulah luputlah fadilah jamaah, siapa tanggung? Al imamu dominun. Rasulullah tegur al imamu dominun. Imam adalah berkuasa, tanggung jawab sepenuhnya. Masya Allah. Minta maaf lah. Tak berani kalau dia tak betul-betul. Ya. Al-imamu dominun. Pemimpin orang di hadapan akan ditanya. Masya Allah. Tapi jangan letak jawatan nanti. Jangan letak jawatan. Tapi kita bincang, kita muzakarah. Teruskan jawatan tuan-tuan. Akan dia boleh bincang ya. Masya Allah. Ya. Dah lah. Kita boleh bincang lain.
Ya. Dengan rahmat majlis ilmu yang tadi kita pun dah duduk sebelum maghrib, selepas maghrib tadi, menceritakan pelbagai kelebihan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk apabila kita berada di dalam majlis ilmu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sudah pastilah kita terselit dalam diri kita itu satu perkara bahawa kita datang sembahyang mestinya ada sembahyang berjamaah dalam masjid. Inilah tujuan, selit-selitkan saja untuk majlis-majlis ilmu, ya. Tangan saya ini ada masalah imam dan makmum daripada Al-Syekh Yusuf Zaki Al-Kalantani, ya. Dalam kitab ini pun ada sebut, dalam kitab Matla Al-Badrain pun ada sebut, di antara dalam ilmu rukun sembahyang Jumaat, ya, sembahyang Jumaat. Saya cakap sikit, tuan-tuan boleh terima, ya, insya-Allah, ya. Dalam mukadimah kitab Matla Al-Badrain di masjid lain, insya-Allah, ya. Di antara perkara yang menjadikan bahawa sembahyang jemaah Jumaat itu luput adalah, ya, iaitu Allah. Tapi kadang-kadang tak perasan. Tapi cantiklah dalam panduan imam-imam seluruh negeri Johor ini, termasuk jibatan-jibatan agama dah menerangkan satu persatu, ya. Orang-orang ahli qadi-qadi, alim-alim ulama di negeri Johor ini yang ramai ini menerangkan bahawa di antara kalau sembahyang fardu, sembahyang sunnah, sembahyang biasa tak ada masalah, tapi sembahyang yang kena diperhatikan adalah sembahyang Jumaat. Kalau di luar sembahyangnya Jumaat yang khusus untuk ramai jamaah ada satu silap, maka jika tak sah kena ulanglah yang pertama sekali, dan keduanya kena cukup rukun-rukunnya, ya. Kalau tengok rukun khutbah tu di negeri mana, ya, di Johor Bahru, ya, ada alhamdulillah, ada ucapan syukur alhamdulillah dalam 4 perkara itu, ya. Tapi bukan itu saja, di antara perkara yang buat jemaah itu luput adalah tumit makmum dengan tumit imam jaraknya mestilah 3 hasta. Jadi kita kena perhatikan balik, kerana kadang-kadang masjid-masjid mana-mana ini dia punya tapet baru lah, ada masalah-masalah di zaman-zaman ini. Dia kena diperhatikan balik, tumit imam dengan tumit makmum tidak boleh lebih daripada 3 hasta apabila solat Jumaat. Lebih daripada 3 hasta luputlah sembahyang jemaahnya. Maka syarat sembahyang Jumaat adalah berjemaah. Jika syarat sembahyang jemaah Jumaat tidak jemaah, maka luput takut sembahyangnya tak diterima, imam kena tanggung. Allahu Akbar. Jadi al-imam da'imun, imam itu dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya hadir daripada sini, saya daripada Parit Acong, daripada Parit Acong. Daripada Acong benar ni ramai orang-orang Bugis, termasuk salah satu daripada orang Parit Acong yang duduk di Pengkalan, bukan duduk sini lah, dia duduk duduk arah Pasong, adik-beradik saudara. Sebab saya yang mengajar di sekolah agama Pengkalan Raja. Mak saya 2 orang, mak saya 2 orang, saya anak yang paling bongsu, adik-beradik kami 8 dan 9, termasuk guru besar sekolah Pengkalan Raja ni. Selalu sini, ya. Jadi Masya Allah, Subhanallah, ilmu yang telah disampaikan kepada kita cukup berharga, iaitu apa? Kena diperhatikan, ya. Kalau contoh masjid tuan-tuan ni, sejadahnya kena lapang sikit supaya sama. Ialah ini semua ilmu-ilmu yang disampaikan ni, tuan-tuan semua dah tahu dah. Cuma saya buat ulang kaji saja. Kata orang Melayu, ya, mengajar itik berenang. Ini apa lagi dah pandai semua. Allah Akbar.
tuan-tuan yang duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, saya datang ke masjid tuan-tuan cuma nak tumpang berkat ilmu-ilmu tuan-tuan. Ya boleh insya-Allah ya. Ini saya terbawa kebetulan masalah imam dan makmum. Dalam kitab ini pun disebutkan oleh Syekh Yusuf Zaki. Saya tak tahu apa yang saya nak sampaikan. Ini semua adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Nabi SAW pun disebut dalam surah Al-Kahfi bahawa qul innama ana basyarun mislukum yuha, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tetapi beza manusia dengan Nabi Muhammad, Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama dengan kita. Kalau saya yang cakap ni, Allah bagi ilham lah. Ilham ya. Nak sebut pasal apa. Jadi sebenarnya ini adalah ulang kaji saya. Ulang kaji. Tuan-tuan semua dah ilmunya. Kata orang Jawa ya, besar ulat ikat. Saya orang Bugis itu belajar cakap Jawa pula ya. Besar ulat ikat. Sudah banyak menggunung ilmunya. Tapi ini cuma nasihat-nasihat orang muda. Umur saya pun baru sampai 55 tahun lagi ya. Belum, muda lagi. Bahkan dikatakan, kata orang Jawa ya, ada orang Jawa sini. Ramai. Turun babi kata orang Jawa. Kalau faham kan. Jadi, boleh faham. Itu maknanya belum menikah lagi. Masya Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disampaikan melalui azan ulama, walaupun di Masjid Tenggala Raja ni Rasulullah pernah sampai ke masjid sini, tak pernah ya, tetapi ilmu Rasulullah sampai ke hari ini, sampai di tempat ini dengan berkat ramai azan ulama yang hadir di tempat tuan-tuan ini menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya berjalan daripada saya kecil, belajar. Inilah yang dapat kami sampaikan oleh pesanan-pesanan guru-guru kami. Ayo sampailah ke, kadang pergi Negeri Sembilan, patah balik Johor, kadang nanti pergi ke Kuala Lumpur, Selangor, kadang nanti pergi ke Sabah, pergi ke Kedah, pergi ke Indonesia lah, cari-cari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbaliklah kepada yang ditegur oleh pengarang kitab Matla' Al-Badrain ya. Dululah berjahas belajar kitab Matla' Al-Badrain, dalam mukadimah disebutkan di antara perkara-perkara yang kena diperhatikan, lutut makmum dengan lutut imam tidak boleh lebih daripada 3 hasta. Ni kita sama fikirlah, sama-sama kita muzakarah, bincang. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di akhirnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, az-zahiru yadulluka 'ala al-batin ya. Yang luar menunjukkan yang dalam. Masya Allah. Tuan-tuan yang hadir dalam masjid ini untuk nak menzahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu masing-masing ada budaya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan datang majlis ilmu, tuan-tuan datang sembahyang tarawih, sanggup tunggu sehingga saat sekarang ini dah nak pukul 10 atau pukul 10 dah. Tapi tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu pada hari ini. Masya Allah, semoga kita semua dipandangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam taat, dalam iman, dalam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bersyukur sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak hamba Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini, tetapi yang paling penting adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah ditanya, bukankah kamu ini tidak dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah kamu ini kalau dia ada dosa pun diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa sehingga bentak-bentak kaki hendak bangun sembahyang malam? Kata Nabi SAW, "Afalan abdan syakur." Adakah salah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Maka siapakah yang bersyukur dalam kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ramai-ramai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.